Hai semua, selamat kembali ke SKC Sunday School. Harap semua sihat dan baik dan bersedia untuk pelajaran hari ini. Okey, sebelum kita teruskan, mari kita mulakan dengan doa pembukaan ya. Okey, mari kita doa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus bagi hari yang indah ini. Terima kasih Tuhan untuk pengajaran Sunday School hari ini. Kami berdoa agar kami dapat belajar dan memahami-Mu lebih lagi Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Okey, apakah yang akan kita belajar untuk hari ini ni? Okey, mari kita lihat. 10 hukum Allah. Okey, 10 perintah Allah ya. Okey, mari kita lihat ya. Oops. Sebelum kita teruskan, okey, mari kita lihat cerita setakat ni ya. Bagaimana orang Israel mendapat 10 hukum Tuhan ni. Okey, kita lihat macam mana Tuhan memberikan 10 hukum Tuhan ni, dan kemudian baru kita lihat dengan terperinci ke 10 hukum yang Tuhan berikan itu ya. Okey, so cerita ya. Perjalanan orang Israel di padang gurun ya. Orang Israel berjalan-jalan-jalan, okey, dipimpin oleh Musa. Okey, mereka tiba di satu tempat dinamakan Gunung Sinai ya. Mereka mendirikan kemah mereka semua di padang gurun, jauh sedikit dari gunung tersebut ya. Okey, ketika mereka berkemah di sana, Musa naik ke atas gunung untuk bertemu dengan Tuhan. Okey, Tuhan memberikan perintah kepada Musa. Dia kata, okey, sediakan segala umatku dan sediakan mereka agar mereka dapat mendengar aku berfirman kepadamu. Okey. Okey, semua orang Israel dan semua kita semua ni tidak suci di hadapan Tuhan, betul tak? Jadi Tuhan sangat suci dan Tuhan sangat perkasa, maha kuasa ya. Jadi orang Israel tu perlu menyucikan diri mereka sebagai persediaan untuk mendengar Tuhan bercakap. Jadi Tuhan memberi arahan kepada Musa dan orang Israel, umat Israel tu semua bersedia dan mereka telah menyucikan diri mereka dan untuk mendengar Tuhan bercakap ya. Kehadiran Tuhan turun ke atas gunung dan Musa bersama dengan Harun pergi mendengar apa perintah Tuhan. Di sana Allah berfirman, Dia memberikan 10 hukum Allah. Dengar tu, takutnya. Allah berfirman dan orang Israel ketakutan. Okey, mereka sangat takut. Okey, kerana Tuhan sangat dahsyat ya. Okey, selepas bercakap dengan Tuhan, Musa telah turun dan berkata-kata kepada orang Israel ya, jangan takut, tidak perlu takut. Okey, tapi mereka semua ketakutan. Dia kata, jangan takut, tapi kamu kena taat dengan Tuhan. Perlu rasa takut kepada Tuhan supaya kamu sentiasa taat kepadanya. Okay. Supaya kamu tidak berdosa. Jadi Tuhan mahukan mereka mendengar suaranya supaya mereka akan menakuti Tuhan dan akan
tidak takut untuk melakukan dosa. Okey? Jadi itulah cerita setakat tu yang di mana Tuhan memberikan 10 hukum kepada Musa. Okey, mari kita fikirkan sebelum kita teruskan ya. Apakah itu hukum atau perintah yang diberi oleh Tuhan tu? Apakah maksud hukum tu? Hukum ya, hukum Tuhan itu adalah arahan yang mesti dipatuhi. Okey, tak boleh tidak mematuhi. 10 hukum atau perintah Tuhan kesemuanya mesti dipatuhi. 10 hukum, jika salah satu sahaja tidak dipatuhi, sama seperti tidak mematuhi kesemua hukum Tuhan. Okey? Satu pun tak boleh cakap ini favourite saya ni kesukaan saya, hukum ni saya suka, saya ikut yang hukum ni, hukum lain saya tak suka, saya tak nak ikut. Tak boleh. Kena patuh semua hukum yang diberi oleh Tuhan. Okey, pengajaran hari ini 10 hukum Allah. Mari kita lihat 10 hukum Allah. Cerita hari ini diambil dari Keluaran ayat pasal 20 ayat 1 hingga 20. Okey, mari kita lihat ya. Keluaran pasal 20 ayat 3. Mari kita baca bersama. Jangan sembah Tuhan-Tuhan lain, sembahlah aku sahaja. Jadi kita mesti ingat hanya ada satu Tuhan bagi kita. Okey. Hukum yang kedua. Mari kita baca bersama. Keluaran 24 hingga 5. Jangan buat patung bagi diri kamu. Patung yang menyerupai apa-apa pun yang ada di langit, di bumi atau di dalam air, di bawah bumi. Jangan sujud atau sembah kepada patung apapun, kerana akulah Tuhan, jangan Allah kamu, dan aku tidak mahu disamakan dengan apa-apa pun. Jadi Tuhan telah berkata dengan mereka tidak boleh membuat apa-apa patung ya untuk disembah ya. Okey. Jadi hukum yang kedua, tiada patung ya. Tidak boleh ada patung yang disembah. Hukum yang ketiga. Mari kita baca bersama Keluaran 20 ayat 7. Jangan sebut namaku untuk maksud yang jahat, kerana aku Tuhan, Allah kamu, menghukum sesiapa saja yang menyalahgunakan namaku. Jangan menyalahgunakan nama Tuhan. Jangan cakap, Tuhan cakap macam ni tau, dia cakap tak boleh buat macam ni tau. Suka-suka je kita pakai nama Tuhan ya. Kita tak boleh cakap, sumpah demi Tuhan aku tak pernah buat. Tak boleh cakap macam tu semua. Nama Tuhan sangat berharga, sangat suci, dan kita tidak boleh mempermainkan nama Tuhan. Okey? So, sangat penting tu. Okey, yang keempat. Hukum yang keempat, rayakanlah hari Sabat dan hormatilah hari itu sebagai hari yang suci. Keluaran 20 ayat 8. Okey, jadi hari Sabat ni ialah hari yang khas. Masa Tuhan mencipta dunia dulu, okey, dia telah mencipta selama 6 hari, dan hari yang ketujuh Tuhan telah berehat untuk menikmati segala yang diciptanya. Jadi Tuhan mahukan kita juga menikmati satu hari yang istimewa untuk bersama Tuhan, menyembah Tuhan, mengingati Tuhan. Jadi itulah hari Sabat. Bagi kita di Malaysia ni, kita rayakan hari Sabat pada hari Ahad. Ingat tak hari Ahad apa kita buat? Ya, hari Ahad kita ke gereja. Hari Ahad, hari yang suci, kita simpankan hari itu. Kita tidak pergi kerja, tidak pergi sekolah. Kita simpan hari itu khas untuk Tuhan, untuk meluangkan masa bersama Tuhan, untuk berdoa kepada Tuhan, untuk menyembah Tuhan, untuk menikmati segala yang Tuhan ciptakan. Jadi hormati hari Sabat. Kita perlu ke gereja untuk berdoa dan menyembah Tuhan. Tetapi sekarang ni disebabkan ada masalah COVID ni, mungkin ada yang tidak datang, tapi mesti mengikuti
jamuan suci di rumah, ya, mesti mengikuti servis yang ada di online, ya, mesti ikuti di rumah, ya. Okey, jadi hormati hari Sabat. Kita perlu hormati hari Sabat, ya. Yang kelima, hormati bapa dan ibu kamu supaya panjang umur di tanah yang aku berikan kepada kamu. Keluaran 20:12. Hormati ibu bapa. Okey, mesti ingat ibu bapa kita mesti sayang ibu bapa kita hargai ibu bapa kita, hormat ibu bapa kita. Kita mesti ikut nasihat yang diberi. Kita mesti menghargai ibu bapa kita. Okey, inilah hukum yang kelima. Okey, hukum yang keenam, jangan membunuh. Tuhan yang memberi nyawa. Kita tidak boleh mengambil nyawa yang diberi oleh Tuhan. Jadi kita tidak boleh membunuh. Keluaran 20:13. Hukum yang ke-7, jangan berzina. Okey, ini maksudnya seorang suami dan isteri perlu setia dalam perhubungan mereka. Tidak boleh suka orang lain, tidak suka lelaki lain atau perempuan lain. Mereka mesti setia kepada sesama sendiri dan mereka mesti setia dalam hubungan mereka sebagai suami isteri. Okey, Keluaran 20 ayat 14. Okey, jangan mencuri. Okey, inilah hukum yang ke-8. Kita tak boleh mengambil sesuatu yang bukan kepunyaan kita. Senang tu. Ingat, jangan ambil. Okey, tak boleh ambil sesuatu yang bukan kepunyaan kita, ya. Okey, yang ke-9, jangan berikan kesaksian palsu tentang orang lain. Keluaran 20 ayat 16. Okey, kita boleh kadang-kadang mungkin kita ambil sesuatu dan bila cikgu tanya, siapa ambil pensel ni? Bukan saya, cikgu, dia yang ambil. Tapi sebenarnya saya yang ambil. Tipu tu. Kita tak boleh memberi kesaksian palsu tentang orang lain. Jadi yang ke-9, jangan berbohong. Jangan bohong tentang kawan, jangan bohong tentang sesuatu. Okey? Keluaran 20 ayat 16. Okey, hukum 9, jangan berbohong. Dan yang akhir sekali, jangan ingini kepunyaan orang lain, rumahnya, isterinya, abdinya, ternakannya, keledainya atau apa-apa pun miliknya. Keluaran 20 ayat 17. Okey, jangan ingini kepunyaan orang lain. Kita tak boleh menginginkan kepunyaan orang lain, ya. Maksudnya mungkin dia ada phone yang sangat cantik, yang baru. Kita tak boleh harapnya aku dapat phone macam ni, sukanya kalau aku dapat, bestnya aku dapat phone ni je, tak best. Kita tak menghargai apa yang kita ada. Kita tak menghargai apa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Tengok tu, mak dia selalu buat ni, mak dia selalu sayangkan dia, bawa dia pergi jalan-jalan. Mak aku mana ada bawa? Tak boleh macam tu. Kita mesti hargai mak kita, sayangkan kita. Kita mesti hargai semua yang kita ada dan kita tak boleh menginginkan kepunyaan orang lain. Orang lain ada apa yang mereka ada itu diberikan oleh Tuhan, dan apa yang kita ada juga diberikan oleh Tuhan, dan kita perlu menghargai dan berterima kasih atas segala yang kita dapat, ya. Jadi jangan ingini kepunyaan orang lain. Okey, 10 hukum hari ini diambil dari Keluaran pasal 20 ayat 1 hingga 20. Okey, boleh ingat tak apa yang kita 10 hukum tu? Yang pertama, jangan ada Tuhan yang lain. Yang kedua, tidak boleh menyembah patung. Yang ketiga, jangan menyalahgunakan nama Tuhan. Yang keempat, hormati hari Sabat. Yang kelima, hormati ibu bapa. Yang keenam, jangan membunuh. Yang ketujuh, jangan berzina. Mesti taat dan setia kepada
suami isteri sendiri. Okey, yang ke-8 jangan berbohong. Yang ke-8 jangan mencuri. Yang ke-9 jangan berbohong. Dan yang ke-10 jangan inginkan kepunyaan orang lain. 10 hukum Tuhan. Senang tu. Mesti cuba hafal ya. Mesti hafalkan supaya kita tidak melanggar hukum-hukum itu ya. Okey. Okey. Mari kita lihat ayat hafalan untuk hari ini. Ayat hafalan diambil dari Matius pasal 22 ayat 37 hingga 38. Mari kita baca bersama. Yesus menjawab, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan sepenuh hatimu, dengan segenap jiwamu dan dengan seluruh akalmu. Inilah perintah yang terutama dan yang terpenting." Okey, sangat penting kita kasihi Tuhan sebelum kita kasihkan segala selain sesuatu yang lain ya. Kita mesti kasihkan Tuhan pertama sekali, okey? Apabila kita mengasihi Tuhan nombor 1 dalam hidup kita, segala yang lain akan ikut. Kita akan menyayangi ibu bapa, kita akan menghargai ibu bapa, kita tidak akan berbohong, kita tidak akan membuat sesuatu yang jahat, kita tidak akan mencuri sebab kita hormati Tuhan, kita kasihi Tuhan di atas segala-galanya. Okey? So hafalkan ayat hafalan ni dan ini akan membantu kita untuk mengasihi Tuhan lebih lagi. Okey. Okey, mari kita sama-sama berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengajaran hari ini. Bantulah kami mengenali dan menyayangi-Mu lebih lagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hey, sekian saja untuk hari ini. Bye-bye. Jumpa lagi. Bye.